Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada tahun ini dalam sambutan Hari Hasil ke-25. Saya Hafiz Halili Aisyah Dan saya Elina Chok Iling. akan membawakan paparan-paparan menarik sambutan Jubli Perak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia eksklusif dalam suasana dan norma baharu, bersiaran secara langsung melalui platform LHDN Tube. Terus ikuti siaran kami serta jangan lupa like dan share rancangan ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia merupakan agensi yang berperanan sebagai tunggak kepada pentadbiran percukaian langsung negara. Semenjak cukai pendapatan diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Januari 1948, perubahan demi perubahan telah dilalui oleh agensi agung ini. Evolusi pentadbiran dan pemantapan kecekapan perkhidmatan telah menjadi titik tolak perubahan Jabatan Hasil Dalam Negeri kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada 1 Mac 1996. Kini Eli, setelah 25 tahun berlalu, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia terus teguh melaksanakan tanggungjawabnya dalam memastikan hasil kutipan negara sentiasa berada pada tahap yang terbaik untuk kelestarian dan kemakmuran Malaysia tercinta serta memastikan pematuhan percukaian secara sukarela terus meningkat. Betul tu Hafiz. Sambutan ulang tahun ke-25 Hari Hasil pada kali ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia dan akan mengumumkan pemenang-pemenang bagi anugerah berprestij Hari Hasil, iaitu Anugerah Pembayar Cukai 2020 dan Most Outstanding Hastilian 2020. Baiklah, kalau sebelum ini Eli, sambutan Hari Hasil diadakan secara fizikal dan kita tayangkan secara live streaming ke cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di seluruh negara. Namun Hafiz, pendekatan yang lebih interaktif, sambutan kali ini dibawakan secara langsung dalam talian dan boleh ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Melalui platform ini juga, perkongsian maklumat yang berkaitan LHDNM dapat disebarkan dengan lebih meluas. Oleh itu, tonton video terkini kami di YouTube serta jangan lupa subscribe channel LHDN Tube dan tekan butang loceng. Sejak bermulanya pandemik COVID-19 pada Mac 2020 yang lalu, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia juga turut terkesan. Namun, pelbagai pendekatan dan langkah penyesuaian SOP telah diambil oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dalam meneruskan perkhidmatannya kepada rakyat baik secara fizikal maupun secara dalam talian. Ini untuk memastikan keselamatan, pencegahan dan keperluan masyarakat umum, pembayar cukai dan juga seluruh warga Hasilian. Pelaksanaan program-program prihatin seperti Bantuan Prihatin Nasional, Geran Khas Prihatin dan Bantuan Prihatin Rakyat turut menuntut penglibatan langsung LHDNM dalam menyediakan perkhidmatan kepada pemohon. #Kita Jaga Kita menjadi asas perkhidmatan norma baharu. Baiklah, bagi paparan yang seterusnya, kami kongsikan vlog perkhidmatan Barisan Hadapan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan juga amalan SOP yang dipraktikkan dalam suasana norma baharu menurut kacamata pelanggan kami. Sama-sama kita saksikan. Hai guys, sihat ke semua? Kajian harap semuanya baik-baik saja tau. Sorry lah, lama juga tak bersiaran. Maklumlah, sedar tak sedar, nak dekat setahun dah kita hidup dengan COVID-19 ni. Banyak benda berlaku sampai berubah gaya hidup kita semua kan? Dan kita sendiri pun dapat lihat macam mana ekonomi semua orang terjejas. Muncullah kerajaan dah sediakan macam-macam bantuan kepada rakyat. Ada BPN, ada GKP dan sekarang ni pula semua duk sebut pasal BPR. Sebut bab BPR ni, hari ni Kak Jun nak share sikit lah dengan semua orang. Tapi bukan pasal bantuan ni tau. Ni bab first time Kak Jun deal dengan LHDN masa nak kena hantar dokumen makcik Kak Jun yang mohon BPR ni. Kena pula time PKP, memang leceh sikit lah kita nak kesana kesini dan kebetulan rumah Kak Jun dah dekat. So Kak Jun yang kena tolong hantarkan
Masa mula-mula sampai tu kan, maai panjangnya line. Tapi bila Kak Jun pergi dekat sikit, baru Kak Jun perasan. Rupa-rupanya sebab masing-masing kena berjarak. Kan kena jaga jarak 1 meter tu kan. Jadi sebelum masuk tu biasalah. SOP wajib kena scan MySejahtera, ambil suhu. Dan yang paling Kak Jun perasan satu ni, siap pegawai LHDN tu minta kami semua ni pakai mask yang betul lagi. Mana tak je kan, ada yang letak dekat dagu, ada yang sengit cover pipi je semua tu. So itu satu benda yang bagus lah pada Kak Jun. Lepas hantar dokumen makcik Kak Jun tu, sajalah Kak Jun tanya pegawai tu macam mana nak apply nombor cukai kan. Dah kata nak jadi influencer, kenalah faham betul-betul bab ni, ya tak? So pegawai tu cakap, bab cukai ni senang je, guna je apps MyTax. Just download the apps ataupun masuk je dalam website LHDN tu. Dan kalau kata kita nak tanya apa-apa kan, mereka cakap boleh je call contact center atau team cek LHDN. Macam tu, masa tu lah macam Kak Jun macam, wah kagum ke ah. Sebab sebenarnya banyak Kak Jun tak tahu kan. So lepas ni Kak Jun apply kat apps tu je lah. Tak payah nak datang 2-3 kali kan. Lagi-lagi musim PKP ni. Bab ni LHDN memang terbaik. Senang sangatlah nak deal, online je semuanya. Okay guys, itu saja nak share kali ni. Jumpa lagi dalam next video, okay? Stay safe, stay awesome. Dah. Begitulah tadi paparan yang menerangkan berkenaan amalan SOP di kaunter-kaunter perkhidmatan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dalam bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Selain daripada pemakaian pelitup hidung dan mulut, Eli, penggunaan cecair sanitasi, penjarakan fizikal dan penggunaan MySejahtera sangat penting selain kita amalkan 3W dan kita elakkan 3C. Dan yang terkini, penggunaan face shield dan counter shield juga dilaksanakan oleh LHDNM. Semoga semua usaha ini akan melancarkan operasi LHDNM pada masa hadapan. Baiklah Hafiz, sambutan Hari Hasil ke-25, kita teruskan dengan lintas langsung ucapan alu-aluan daripada Yang Berbahagia, Datuk Seri Dr. Sabin bin Samita, Ketua Pegawai Eksekutif LHDNM. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis, yang berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zaprul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, merangkap pengurusi anggota lembaga-lembaga hasil dalam negeri Malaysia, anggota-anggota lembaga hasil, timbalan-timbalan, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil, Datuk, Datin, Dip-Dip Kehormat, rakan-rakan media, sidang hadirin, hasilian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat bersama-sama berhimpun secara maya dalam majlis sambutan Hari Hasil ke-25 tahun 2021 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada hari ini. Saya mewakili seluruh hasilian mengambil kesempatan ini merakamkan sekalung penghargaan dan berbilion terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zaprul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, atas kesudian menerima jemputan Lembaga Hasil buat julung kalinya ke majlis ini, seterusnya menyempurnakan majlis perasmian sambutan Hari Hasil ke-25 yang juga merupakan sambutan Jubli Perak yang jatuhnya pada hari ini 1 Mac 2021. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, merangkap pengurusi anggota lembaga-lembaga hasil dalam negeri Malaysia, serta semua anggota lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu serta semua hasilian yang mengikuti majlis sambutan ini yang disiarkan secara langsung ke seluruh negara.
Sesungguhnya kehadiran yang berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama pada hari ini jelas membuktikan komitmen serta keprihatinan yang berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama terhadap perkembangan dan peranan penting lembaga hasil dalam pengurusan dan pentadbiran sistem percukaian langsung negara. Terima kasih saya ucapkan. Yang berhormat dan hadirin yang dihormati sekalian, menyingkap sedikit lembaran sejarah, lembaga hasil mula diisytiharkan sebagai sebuah badan berkanun pada 1 Mac 1996, suatu tarikh keramat yang membebaskan lembaga hasil daripada status asal kepada sebuah jabatan kerajaan yang pada ketika itu dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri. Hasrat utama agensi ini dilembagakan ialah untuk membolehkan ia bergerak dengan lebih fleksibel, cekap dan berkesan, setanding dengan pentadbir-pentadbir cukai lain di peringkat antarabangsa. Bertitik tolak dari hasrat tersebut, lembaga hasil telah melalui evolusi dan proses transformasi yang rencam, termasuklah dari segi pengoperasian pentadbiran percukaian, pengurusan organisasi, pembangunan fizikal yang melibatkan perkembangan organisasi dan pusat perkhidmatan, serta pembangunan struktur modal insan yang kompeten dan berdaya maju. Malah, transformasi turut berlaku pada teknologi maklumat dan informasi yang menjadi nadi kepada perkhidmatan elektronik lembaga hasil yang menawarkan capaian perkhidmatan 24 jam sehari, 365 hari setahun yang telah menobatkan lembaga hasil sebagai penerima ulung Anugerah Inovasi Perdana Menteri tahun 2009. Maka Majlis Sambutan Jubli Perak Lembaga Hasil pada hari ini bukan saja bertujuan untuk mengimbas kembali segala peranan dan fungsi penting yang dimainkan oleh lembaga hasil seperti yang termaktub di dalam Akta Lembaga Hasil 1995, tetapi ia juga bagi menghargai sumbangan hasilien dalam menjalankan amanah kepada negara selama ini. Di samping itu, ia turut menzahirkan iltizam kami dalam memastikan kelestarian lembaga hasil sebagai agensi pemungut hasil negara yang berwibawa dan cemerlang. Khususnya dalam mendapani cabaran masa kini, seiring dengan tema lembaga hasil pada tahun ini, yaitu Embracing New Challenge, New Paradigm. Sebagai salah sebuah agensi kerajaan yang berada di bawah seliaan dan kawalan Kementerian Kewangan Malaysia, lembaga hasil akan terus menggalas peranannya dengan penuh tanggungjawab dan memastikan kedudukan kewangan negara berada dalam keadaan yang kukuh dan lembaga hasil kekal relevan sepanjang masa. Yang berhormat dan hadirin yang dihormati sekalian, sebagai salah sebuah agensi terpenting kepada kerajaan, lembaga hasil sentiasa berusaha memastikan kutipan cukai langsung adalah selaras dengan pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 1996, yaitu ketika awal penubuhannya, lembaga hasil hanya mampu mencatatkan kutipan cukai langsung berjumlah 25.8 bilion ringgit. Namun berkat perancangan rapi dan komitmen jitu daripada hasilien, pada tahun 2011, yaitu hanya berselang 15 tahun selepas penubuhannya, lembaga hasil berjaya mencapai kutipan berjumlah 109.6 bilion ringgit atau peningkatan lebih 4 kali ganda berbanding kutipan pada tahun 1996, sekaligus menandakan bermulanya era kutipan cukai langsung 3 digit bilion. Kecemerlangan lembaga hasil dalam negeri tidak terhenti di situ,
di mana sejarah sekali lagi tercipta apabila pada tahun 2019 angka kutipan cukai langsung negara yang diuruskan oleh lembaga hasil merekodkan jumlah tertinggi yang pernah dicapai, yaitu 145,11 bilion ringgit. Namun, kemunculan pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020 telah mencetuskan krisis kesihatan dan ekonomi global yang tidak pernah dihadapi sebelum ini, sekaligus memberikan tekanan kepada pentadbir cukai seluruh dunia yang turut menjejaskan prestasi kutipan cukai negara. Mendapati cabaran ini, lembaga hasil bengkas mengambil tindakan dengan menubuhkan satu jawatan kuasa pengurusan krisis atau ringkasnya CMT Lembaga Hasil Dalam Negeri yang telah memainkan peranan penting dalam memastikan krisis kesihatan yang berpunca daripada COVID-19 ini dapat ditangani secara berkesan di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Pelbagai risiko baru yang berpotensi menjejaskan organisasi akibat pandemik ini telah dikenal pasti dan diambil tindakan segera demi menjamin operasi teras percukaian dapat diteruskan tanpa halangan. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada semua yang terlibat. Alhamdulillah, berbekalkan semangat juang yang sentiasa membara, akhirnya pada 31 Disember 2020, Lembaga Hasil telah berjaya merekodkan kutipan hasil cukai langsung sebanyak 123,093 bilion ringgit, iaitu lebih 1,393 bilion ringgit berbanding sasaran yang disemak kali ketiga oleh kerajaan bagi tahun 2020 berjumlah 121,7 bilion ringgit. Sehubungan itu, saya mengambil peluang ini mewakili seluruh hasilian merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, dan yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun selaku pengurusi anggota lembaga serta barisan anggota lembaga hasil dalam negeri Malaysia kerana keprihatinan pihak pengurusan tertinggi kerajaan dalam menzahirkan sokongan, bimbingan dan nasihat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga hasil serta membantu kepada kejayaan lembaga hasil dalam mencapai prestasi kutipan cukai langsung terbaik ini. Saya yakin kejayaan ini juga tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen dan usaha yang bersungguh-sungguh oleh setiap hasilian dalam menjalankan amanah yang diberikan. Pastinya semangat dan keazaman yang tinggi serta SPD Corp yang ada dalam jiwa setiap hasilian telah mendorong kepada pencapaian yang cemerlang ini. Tahniah dan syabas hasilian. Insya-Allah, Lembaga Hasil akan menjadikan pencapaian kutipan cukai tahun 2020 ini sebagai pendorong untuk membuat lonjakan berganda pada tahun ini agar sasaran kutipan cukai yang ditetapkan oleh kerajaan bagi tahun 2021 berjumlah 143,9 bilion ringgit dapat direalisasikan. Yang berhormat dan hadirin sekalian, pencapaian Lembaga Hasil tidak terhad kepada prestasi kutipan hasil sahaja, malah turut meliputi pelbagai pengiktirapan melalui penglibatannya di peringkat domestik dan antarabangsa, dan antara penglibatan di peringkat antarabangsa adalah yang pertama, Commonwealth Association of Tax Administrators atau ringkasnya KATA. Kedua, Study Group on Asian Tax Administration and Research atau ringkasnya SEGATA.
Ketiga, Association of Tax Authorities of Islamic Countries atau ringkasnya ATAIC. Dan keempat, OECD Forum on Tax Administration. Penglibatan di peringkat antarabangsa ini sangat membantu lembaga hasil dalam mengaplikasikan amalan terbaik pentadbir-pentadbir cukai negara dan menjadi platform bertukar-tukar pandangan dalam usaha menambah baik polisi percukaian, perkhidmatan dan tabir urus organisasi. Kecemerlangan tabir urus ini dibuktikan apabila pada Desember tahun 2020, lembaga hasil sekali lagi telah dianugerahkan dengan sijil audit bersih tanpa sebarang teguran bagi penyata kewangan lembaga hasil dan kumpulan bagi tahun berakhir 31 Desember 2019 oleh Jabatan Audit Negara. Sebagai makluman, rekod pencapaian ini telah berjaya dikekalkan untuk tempoh 18 tahun berturut-turut. Selain itu, lembaga hasil juga tidak tersenarai dalam sebarang isu pengauditan dalam laporan Ketua Audit Negara ke atas penyata kewangan dan pengauditan pematuhan Agensi Persekutuan tahun 2019 yang telah dibentangkan oleh Jabatan Audit Negara di Parlimen pada 10 Disember 2020. Insya Allah, dengan sokongan daripada kerajaan dan komitmen anggota lembaga, pasukan pengurusan serta seluruh hasilien, pencapaian cemerlang ini akan terus dipastikan kekal dalam genggaman. Yang berhormat dan hadirin yang dihormati sekalian, sebagai sebuah agensi yang menjadi tonggak kepada sumber pendapatan negara, lembaga hasil turut berdepan dengan pelbagai cabaran dalam menghadapi tahun 2021 ini. Forum on Tax Administration Risk Management Community of Interest di bawah OECD telah mengenal pasti 11 cabaran besar yang dilihat boleh menggugat kestabilan perjalanan pentadbiran percukaian dan lembaga hasil juga tidak terkecuali. Cabaran-cabaran tersebut adalah yang pertama, ketidakpatuhan dan penipuan cukai, yang kedua, ekonomi bayangan, yang ketiga, e-dagang dan pendigitalan, keempat, penguatkuasaan undang-undang cukai, kelima, globalisasi, keenam, kesinambungan operasi, ketujuh, strategi cyber dan data, ke-8 teknologi maklumat, ke-9 penyampaian perkhidmatan, ke-10 kepercayaan dan reputasi, dan ke-11 pemantapan modal insan. Perkara ini telah dibentangkan dan diperincikan kepada semua peringkat pengurusan di lembaga hasil dalam platform Persidangan Pengarah-Pengarah Bilangan 1 2021 yang telah diadakan secara maya pada 18 Januari 2021 yang lalu. Perancangan dan strategi telah diatur oleh pengurusan tertinggi lembaga hasil bagi menghadapi 11 cabaran yang dinyatakan tadi. Antara strategi yang dirangka adalah lembaga hasil perlu memastikan teras percukaian dapat diperkasakan bagi meningkatkan tahap pematuhan, menggandakan lonjakan kutipan dan mengurangkan ketirisan hasil. Bagi menjejak ketirisan cukai, lembaga hasil perlu agresif dalam meneroka data perisikan yang baru dan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain bagi mengenal pasti kaedah perniagaan dan bagaimana pengilakan cukai dilakukan. Bagi meningkatkan pematuhan sukarela dalam kalangan pembayar cukai, pada tahun ini lembaga hasil telah membentuk satu jawatan kuasa kerja untuk menyediakan Framework on Tax Corporate Governance atau ringkasnya TCG
khusus untuk pembayar cukai syarikat. Objektif utama TCJ adalah untuk memastikan semua syarikat membayar cukai yang sepatutnya dengan penyeliaan dan campur tangan yang minimum oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Selain itu, lembaga hasil juga perlu memastikan negara kita Malaysia tidak ketinggalan dalam hak mencukai pendapatan ekonomi digital dengan membuat semakan undang-undang percukaian bagi menangani ledakan ekonomi digital yang pastinya menuntut kajian menyeluruh dan perubahan polisi percukaian. Selain dari strategi pematuhan cukai berimpak tinggi dan berkesan dalam menjamin kutipan cukai yang mapat, lembaga hasil juga tidak memandang ringan terhadap mutu perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Walaupun dalam persekitaran yang sangat mencabar, khususnya dalam tempoh pandemik ini, kami akan terus memastikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik dan mesra pelanggan sentiasa diberikan keutamaan. Bagi tujuan tersebut, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memperkasakan kemahiran dan pengetahuan pegawai-pegawai barisan hadapan kami, di mana frontliners akan diberikan pengetahuan percukaian yang terkini dan latihan yang sewajarnya dalam menjamin perkhidmatan yang cekap, profesional dan berintegriti. Pengurusan lembaga hasil juga memandang serius berkaitan isu kesinambungan operasi yang merujuk kepada ketidakmampuan pentadbir cukai meneruskan operasi ekoran dari gangguan faktor-faktor luar kawal. Sehubungan itu, pemerkasaan budaya pengurusan risiko melalui pengenalpastian, pemantauan dan tindakan kawalan risiko sentiasa dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Yang berhormat dan hadirin sekalian, di kesempatan ini saya ingin menzahirkan rasa bangga kerana lembaga hasil terus diberikan mandat dan kepercayaan oleh kerajaan untuk mengurus serta melaksanakan pelbagai pakej rangsangan kerajaan yang disediakan dalam membantu meringankan beban pihak-pihak yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Pakej-pakej bantuan kerajaan yang dimaksudkan adalah bantuan sara hidup rakyat, bantuan prihatin nasional, geran khas prihatin, dan yang terkini bantuan prihatin rakyat. Justru lembaga hasil akan terus komited dalam melaksanakan tanggungjawab serta mendukung hasrat kerajaan dan Kementerian Kewangan Malaysia demi memastikan segala perancangan yang telah direncanakan akan dapat direalisasikan dengan jayanya sekaligus menterjemahkan prinsip prihatin rakyat yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang berhormat dan hadirin sekalian, sambutan Hari Hasil yang secara tradisinya disambut pada 1 Mac setiap tahun bukan saja menjadi platform kepada seluruh hasilian untuk melakukan refleksi diri, malah ia turut diisi dengan pelbagai program yang mematuhi konsep norma baru, yaitu dianjurkan secara maya atau virtual yang tidak memerlukan penyertaan secara fizikal oleh hasilian dari seluruh negara. Pelbagai program dan pertandingan telah disusun rapi sepanjang bulan Februari untuk menyemarakan lagi bahang sambutan Jubli Perak sempena Hari Hasil ke-25 pada tahun ini yang memberi peluang kepada hasilian menonjolkan bakat pemikiran intelektual, menjana idea kreatif, menunjukkan semangat kesukanan, mendengar amanat pengurusan, mendalami ilmu kerohanian, serta mendekatkan hasilian kepada masyarakat setempat. Program-program yang telah dilaksanakan tersebut adalah yang pertama, Hasil Virtual Run 2021, yang kedua,
hasil Virtual Treasure Hunt 2021 yang turut melibatkan pelajar IPT dan agensi kerajaan. Ketiga, pertandingan reka cipta teks infografik. Keempat, pertandingan mencipta video lembaga hasil dalam negeri Malaysia setelah 25 tahun. Kelima, pertandingan mereka cipta tali leher, klip tali leher dan pin collar lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Keenam, pertandingan kuis hasil. Ketujuh, online management talk, aspirasi pengurusan atasan lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Kelapan, ceramah Perdana Maya. Dan kesembilan, khidmat komuniti hasil. Sambutan Hari Hasil ke-25 ini turut akan menyaksikan Anugerah Pembayar Cukai Terbaik tahun 2020 sebagai tanda penghargaan lembaga hasil kepada pembayar cukai yang telah mempamerkan rekod percukaian mereka dengan cemerlang sepanjang tahun 2020. Semoga dengan pengiktirapan yang diberikan ini akan dapat menyuntik aura yang positif kepada pembayar cukai lain untuk terus mempamerkan prestasi pematuhan yang tinggi khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab percukaian mereka di masa hadapan. Selain itu, lembaga hasil juga menghargai dan mengiktiraf hasilian yang telah menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang dan berkualiti tinggi melalui penyampaian anugerah Most Outstanding Hasilian tahun 2020. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menerima anugerah ini akan dapat menjadi mentor terbaik di samping menerapkan budaya knowledge sharing dalam kalangan rakan-rakan sekerja agar dapat bersama-sama mencipta kejayaan yang lebih cemerlang di lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Tidak ketinggalan, pada hari ini juga akan dilancarkan program Jom Klik Hasil bersempena dengan kempen penghantaran borang nyata cukai pendapatan yang bermula pada 1 Mac 2021 hingga 30 April 2021 bagi kategori pembayar cukai selain perniagaan dan 1 Jun 2021 hingga 30 Jun 2021 bagi kategori pembayar cukai perniagaan. Kita juga bakal menyaksikan pelancaran beberapa produk baru lembaga hasil, yaitu pertama, hasil identity yang merupakan inisiatif projek di bawah transformasi hasil dan diwujudkan bagi meningkatkan keupayaan pengurusan keselamatan ICT lembaga hasil dalam negeri, yaitu dari segi pengurusan identiti dan kawalan akses dengan bersandarkan infrastruktur Active Directory yang sedia ada serta memantapkan lagi fungsi pengurusan identiti pengguna. Kedua, hasil cloud system dalaman untuk kegunaan perumah, sistem-sistem dan aplikasi lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Dan ketiga, Malaysia Income Tax Reporting System atau ringkasnya MITRS, yaitu platform penghantaran layan kerja percukaian secara digital menggunakan format Extensible Business Reporting Language ataupun XBRL. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, merangkap pengurusi anggota lembaga-lembaga hasil dalam negeri Malaysia, dan barisan anggota lembaga-lembaga hasil dalam negeri Malaysia atas kepimpinan cemerlang yang telah diberikan
serta sokongan yang berterusan bagi memastikan lembaga hasil mampu merealisasikan ekspektasi yang ditetapkan oleh kerajaan bagi tahun 2021. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Khidmat Korporat dan Jawatan Kuasa Penganjur serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis sambutan Hari Hasil ke-25 pada hari ini. Akhir kata, selamat menyambut Hari Hasil ke-25 tahun 2021 kepada seluruh hasilian. Semoga tahun ini akan membawa lebih banyak kejayaan dan kemakmuran kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samita atas ucapan sebentar tadi. Semoga LHDNM akan terus cemerlang dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat serta membawa perubahan kepada lanskap percukaian negara agar standing dengan agensi percukaian di seluruh dunia. Ucapan itu tadi dibawakan khas live dari Menara Hasil Cyberjaya. Baiklah Eli, jika kita dengar sebentar tadi, banyak aktiviti yang telah dilaksanakan dalam meraihkan sambutan Jubli Perak Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Walaupun secara virtual, namun komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh hasilian sangat-sangat tinggi. Tahniah kita ucapkan. Seterusnya kita saksikan rangkuman aktiviti-aktiviti tersebut dalam montaj ini. Kita roll VT. Hafiz, Ya Eli. diam tak diam kita telah menghampiri 1 tahun hidup Ya, dengan betul. norma baru ni. Dan sepanjang tempoh ini, pihak kerajaan telah banyak memberikan sokongan dan juga bantuan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita juga berasa sangat bangga kerana LHDN telah menjadi agensi utama dalam pelaksanaannya. Betul tu Eli, dan saya juga percaya bahawa kepercayaan yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan Malaysia adalah satu pengiktirafan buat hasilian. Kementerian Kewangan Malaysia sentiasa mendorong dan memberi sokongan kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia dalam operasinya. Ini terbukti pada hari ini juga Eli. Ya Hafiz. Yang berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia akan bersama-sama dengan kita bagi menyampaikan ucapan dan menyempurnakan perasmian sambutan Hari Hasil ke-25 Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Oleh itu Eli, kita teruskan dengan lintas langsung dari Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia di Putrajaya bersama dengan rakan penyampai kita. Dipersilakan Ain. Terima kasih Hafiz dan Eli dari Studio Arena Hasil. Selamat Hari Hasil ke-25 diucapkan kepada seluruh hasilian di seluruh Malaysia. Kini saya berada di Kompleks Kementerian Keuangan Malaysia Putrajaya bagi lintas langsung ucapan dan perasmian sambutan Hari Hasil ke-25 yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia. Sama-sama kita saksikan.
Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan merangkap pengurusi anggota Lembaga Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, anggota-anggota Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LHDNM, Datin, tuan-tuan, puan-puan, tetamu jemputan, warga media serta hasilian yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini saya amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama hasilian bagi meraihkan majlis sambutan Hari Hasil ke-25 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tahun 2021. Sekalung penghargaan diucapkan kepada LHDNM kerana telah mengundang saya menyempurnakan majlis yang cukup istimewa dan amat bermakna kepada LHDNM ini. Saya difahamkan apabila tiba detik 1 Mac setiap tahun, LHDNM akan meraihkan sambutan Hari Hasil sebagai simbolik kepada perubahan status jabatan, iaitu Jabatan Hasil Dalam Negeri kepada sebuah badan berkanun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada tahun 1996 yang lalu. Pada tahun 2021 ini, LHDNM menginjak ke usia 25 tahun, iaitu jubli perak kewujudannya. Tahniah dan selamat Hari Hasil ke-25 ditujukan kepada seluruh hasilian. Tahniah juga kepada barisan pengurusan tertinggi LHDNM kerana telah berjaya meletakkan Hari Hasil dalam kelasnya yang tersendiri. Saya cukup yakin majlis sebegini adalah satu platform yang murni bagi meraihkan kegembiraan ini bersama-sama dalam satu semangat dan kesatuan yang utuh lagi kukuh. Sekali lagi, tahniah diucapkan. Untuk makluman semua, jika hari ini LHDNM meraihkan usia ke-25 tahun penubuhannya, tidak lama lagi saya juga akan meraihkan ulang tahun pertama saya sebagai Menteri Kewangan Malaysia selepas dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin bin Yassin pada 9 Mac tahun lalu. Alhamdulillah, setelah hampir setahun mengetuai Perbendaharaan Malaysia, pelbagai pengalaman baharu, suka duka dan pahit manis telah saya tempuhi. Dengan sokongan padu dari rakan-rakan kerja di Kementerian Kewangan dan agensi-agensi seperti LHDNM, saya akan sentiasa berusaha merealisasikan mandat kerajaan biarpun dalam suasana penuh cabaran yang dicetuskan oleh pandemik COVID-19. InsyaAllah, dengan sokongan semua pihak, kita amat mengharapkan iklim ekonomi negara akan kembali pulih, malah menjadi lebih baik dan lebih teguh dari sebelum ini. Kita juga mengharapkan belenggu pandemik COVID-19 akan berakhir dengan secepat mungkin. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Setahun telah berlalu sejak negara kita berdepan dengan penularan COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesihatan dan ekonomi yang kritikal. Kemunculan wabak ini ternyata telah menguji dan mendesak kerajaan hari ini mendepani dan membuat keputusan-keputusan yang sukar demi kesejahteraan rakyat. Antaranya adalah penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mewujudkan prosedur standard operasi ataupun SOP seperti mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan awam serta pengaktifan sistem pengesanan kontak rapat termasuklah menutup dan memperketat kawalan pintu masuk antarabangsa. Melihat kepada situasi semasa dengan catatan kes yang masih belum berkurangan, pihak kerajaan terpaksa mengambil langkah drastik melaksanakan kembali Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2 di hampir keseluruhan negeri kecuali Sarawak. Namun, PKP Fasa kedua ini membenarkan lebih banyak sektor ekonomi beroperasi berbanding PKP dahulu
bagi mengimbangi aspek kesihatan rakyat dan juga tekanan ekonomi semasa. Untuk makluman semua hasilian, semasa PKP pertama dahulu, negara kita telah mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit sehari, dan jika ia dilaksanakan secara berterusan, pasti sistem ekonomi negara kita termasuklah sistem kesihatan awam akan lumpuh. Kali ini, dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, kerugian kepada negara telah dapat dikurangkan kepada 300 juta ringgit sehari. Pada 2020, Malaysia telah mengalami penguncupan KDNK sebanyak 5.6%. Penguncupan ini adalah lebih baik berbanding unjuran awal oleh organisasi antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, Bank Dunia dan juga Bank Pembangunan Asia. Prestasi Malaysia juga lebih baik jika dibandingkan dengan negara serantau seperti Thailand dan Filipina dan juga negara lain seperti United Kingdom. Kita juga telah berjaya menghadkan kes kematian akibat wabak COVID-19 dengan nisbah 0.3% atau di dalam kategori 5% terbawah di peringkat dunia. Keberkesanan langkah kerajaan membendung penularan wabak COVID-19 juga telah diiktiraf oleh Agensi Penarafan Kredit Antarabangsa Moody's. Ini jelas melalui pengekalan penarafan Malaysia pada tahap A3 dengan unjuran stabil pada bulan Januari tahun ini. Moody's juga menjangka bahawa penularan wabak COVID-19 tidak akan menyebabkan kesan yang berpanjangan terhadap struktur ekonomi negara. Oleh itu, gelombang penularan semasa dan yang seterusnya hanya akan menangguhkan tanpa menghalang pemulihan ekonomi negara ke arah landasan pertumbuhan yang lebih tinggi dan mampan. Kejayaan penarafan ini sebenarnya dipacu oleh asas ekonomi yang kukuh, disiplin fiskal yang baik, termasuklah dengan sokongan kepelbagaian sektor ekonomi. Namun, ia amat bergantung kepada keupayaan kita mengekang pandemik dan juga melaksanakan pemulihan berterusan dalam permintaan luaran. Jika kita meneliti kembali amanat yang amat berhormat Perdana Menteri semasa ucapan Tahun Baharu 2021 beliau yang lalu, 5 keutamaan telah digariskan oleh pihak kerajaan sebagai satu strategi bersepadu pemulihan negara pasca COVID-19. Pertama, mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui program vaksinasi COVID-19 di seluruh negara. Melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kita mensasarkan lebih daripada 80% ataupun 27 juta penduduk akan divaksinasi yang akan membawa bersamanya sinar kepada pengakhiran COVID-19 ini dan seterusnya mendorong pemulihan ekonomi kita. Kedua, memperkukuh ekonomi prihatin rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19 melalui pelaksanaan Belanjawan 2021 dan juga RMK12 ataupun Rancangan Malaysia ke-12. Pada tahun ini, kita telah meluluskan belanjawan negara terbesar bernilai 322.5 bilion ringgit. Kita juga telah mengumumkan pakej bantuan permai bernilai 15 bilion ringgit bagi menambah baik inisiatif sedia ada yang masih berterusan dan juga mempercepatkan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan. Dari segi pelaburan langsung asing, FDI, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai insentif cukai dan pelaburan di bawah penjana dan Belanjawan 2021 untuk memastikan Malaysia kekal berdaya saing sebagai destinasi pelaburan pilihan. Keutamaan seterusnya atau yang ketiga, memastikan kestabilan politik dan kerajaan termasuk tadbir urus yang baik sebagai asas kepada pemulihan ekonomi yang mampan. Keempat, menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa. Yang terakhir, memperkukuh hubungan antara kaum dan agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu menentang sebarang ancaman di mana elemen perpaduan dan kesatuan dilihat sebagai kunci kesepaduan rakyat Malaysia. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar kelima-lima strategi ini dapat direalisasikan dan mendapat sokongan semua pihak. Apa yang penting, kita semua sebagai rakyat Malaysia perlu belajar
menyesuaikan diri dan menerima COVID-19 ini berada dalam komuniti kita mungkin untuk satu tempoh yang lama. Berusaha memudayakan norma baharu serta mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. InsyaAllah, dengan usaha kita bersama, rantaian COVID-19 ini akan dapat diputuskan penularannya. Hasilian yang dihormati sekalian, LHDNM telah memainkan peranan penting dalam memastikan kedudukan kewangan negara mencukupi bagi membiayai perancangan perbelanjaan kerajaan. Sehubungan itu, harapan kerajaan khususnya pihak Kementerian Kewangan kepada LHDNM adalah amat besar kerana LHDNM merupakan sebuah agensi yang sentiasa dilihat memenuhi prestasi yang diharapkan. Kecekapan LHDNM melaksanakan fungsinya hari ini adalah bukti kepada keputusan yang tepat untuk mengubah status LHDNM daripada jabatan kepada lembaga 25 tahun yang lalu. Perkara ini diteruskan lagi menerusi kejayaan LHDNM merekodkan jumlah kutipan cukai tahun lalu pada angka RM123.092 bilion, iaitu RM1.392 bilion atau 1.14% lebih tinggi daripada sasaran yang ditetapkan sebanyak RM121.7 bilion yang merupakan semakan sasaran kali ketiga oleh Kementerian Kewangan. Meskipun mendepani suasana ekonomi yang suram serta mencabar, LHDNM sekali lagi telah membuktikan kemampuannya sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi dengan mengadaptasi norma-norma baharu dalam menjalankan operasi pencukaiannya. Saya mewakili Kementerian Kewangan mengucapkan syabas dan tahniah kepada LHDNM dan seluruh hasilian kerana tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya mengharungi segala rintangan dan cabaran semasa dengan cekal dan penuh dedikasi. Saya percaya pihak anggota lembaga LHDNM dan pengurusan tertinggi LHDNM telah melakukan perancangan yang rapi dan berkesan dalam hal ini. Kejayaan memperolehi jumlah kutipan cukai disasarkan ini membuktikan bahawa walaupun dalam suasana pandemik masih terdapat industri-industri yang tidak terjejas, malah ada yang mendapat keuntungan besar kesan daripada pandemik tersebut. Namun begitu, kita bersyukur mereka ini telah memainkan peranan dengan baik, menyumbang dalam bentuk cukai yang dibayar demi menstabilkan kembali ekonomi negara. Saya yakin masih terdapat banyak ruang-ruang yang boleh diterokai oleh LHDNM bagi meningkatkan lagi prestasi kutipan dengan memperluaskan jaringan pembayar cukai yang berpotensi, mengenal pasti industri-industri dan sektor-sektor tertentu yang selama ini menjauhkan diri dari radar LHDNM. Mudah-mudahan dengan meneroka peluang-peluang baharu, sasaran kutipan yang disasarkan oleh pihak kerajaan kepada LHDNM pada tahun 2021 ini yang berjumlah RM143.9 bilion dapat dicapai. Adalah penting di sini untuk LHDNM meletakkan dirinya dalam kelompok essential services kepada negara dan saya menyokong sepenuhnya kedudukan LHDNM sebagai salah satu agensi yang disenaraikan sebagai essential services dalam menghadapi krisis kesihatan ini. Justeru, keputusan Ketua Pegawai Eksekutif LHDNM dan Barisan Pengurusan Tertinggi LHDNM untuk beroperasi pada kapasiti 100% dalam tempoh PKP amatlah saya alu-alukan. Lebih-lebih lagi dalam usaha memastikan operasi kutipan cukai dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Sungguh pun LHDNM beroperasi dengan kehadiran hasilian pada kadar 100%, saya difahamkan bahawa fleksibiliti dan kemudahan untuk bertugas di rumah tetap diberikan kepada hasilian yang menghadapi masalah kesihatan atau kekangan penjagaan anak. Malah mana-mana bahagian atau hasilian yang boleh melaksanakan tugasan yang diberikan di rumah tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan atau dapat mencapai tahap produktiviti yang sama seperti bekerja di pejabat adalah dibenarkan untuk bertugas sepenuhnya dari rumah. Saya difahamkan salah satu jabatan yang mempunyai fleksibiliti ini adalah Jabatan Teknologi Maklumat, di mana sebahagian besar pegawai bertugas dari rumah
kerana mempunyai akses kepada peranti dan infrastruktur serta skop tugasan yang dilaksanakan boleh dibuat dari rumah. Oleh itu, saya berharap Hasilian akan terus fokus dan komited dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kerana kelangsungan kewangan negara bergantung kepada kebolehan Hasilian melunaskan tugasan dan amanah yang diberikan. Kecekapan dan keberkesanan melaksanakan fungsi akan mengelakkan negara daripada terjerumus dalam langkah-langkah penjibatan kerajaan atau austerity measures seperti yang pernah berlaku di negara lain akibat kegagalan sistem pencukaian dalam menjamin kedudukan kewangan negara. Saya juga pasti LHDNM telah pun menyusun, mengatur dan mengenal pasti strategi-strategi pencukaian bagi mencapai sasaran tersebut atau memperolehi jumlah yang lebih dari itu. Lebih-lebih lagi, bulan pembayar cukai melaporkan cukai akan bermula tidak lama lagi. Harapan besar kerajaan juga diletakkan kepada LHDNM dalam melancarkan pakej-pakej bantuan kepada golongan sasar. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada LHDNM kerana telah berjaya menguruskan bantuan sara hidup rakyat, bantuan prihatin nasional dan geran khas prihatin, serta yang terkini, bantuan prihatin rakyat dengan begitu baik. LHDNM telah membuktikan bahawa organisasi ini bukan hanya berkemampuan mengutip cukai kepada mereka yang layak dikenakan cukai, tetapi mereka sentiasa bersedia melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan dengan cekap dan berkesan. Dengan berpegang kepada 5 nilai trust LHDNM iaitu happy, teamwork, professionalism, integrity dan excellence, saya yakin LHDNM mampu memberikan penyampaian perkhidmatan bertaraf 5 bintang. Jika penyampaian perkhidmatan yang diberikan tuan-tuan dan puan-puan kepada rakyat adalah bagus, maka positiflah pandangan rakyat kepada pihak kerajaan. Hasilian yang dihormati sekalian, sebagaimana makluman yang berbahagia Datuk Seri sebentar tadi, bersempena Hari Hasil ke-25 pada kali ini, pelbagai program dan pengisian telah direncanakan. Mudah-mudahan segala yang dirancangkan ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. Saya juga dimaklumkan dalam sambutan Hari Hasil ke-25 pada kali ini, terdapat beberapa anugerah yang akan diberikan, iaitu anugerah pembayar cukai terbaik tahun 2020 dan juga anugerah Most Outstanding Hasilian 2020. Penerima-penerima anugerah yang dimaksudkan adalah anugerah pembayar cukai terbaik pada tahun 2020 ini telah diberikan kepada KLCC Holdings Sdn Bhd, Petronas LNG Sdn Bhd, Aeon Company Berhad, Nestle Manufacturing Sdn Bhd, Matrix Concepts Sdn Bhd, Gas Malaysia Distribution Sdn Bhd, Apple Malaysia Sdn Bhd dan Nippon Paint Sdn Bhd. Anugerah Most Outstanding Hasilian 2020 dinobatkan kepada Encik Haris Ahmad Rosli, Jabatan Percukaian Antarabangsa, Puan Arbasiah Ankong, Jabatan Teknologi Maklumat, Dr. Rashidah Cik Rosli, Jabatan Operasi Cukai, Encik Iqbal Abdullah, Pejabat Pengarah Negeri Sarawak dan Puan Nur Hayati Mat Nur, Cawangan Pembayar Cukai Besar. Tahniah kepada semua penerima-penerima anugerah ini. Semoga kecemerlangan yang telah diterima turut memberi motivasi kepada rakan-rakan pembayar cukai dan juga kepada rakan-rakan Hasilian yang lain-lain. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia, merangkap pengurusi anggota lembaga, semua anggota lembaga LHDNM, Yang Berbahagia Datuk Seri Sabin bin Samitah dan juga pengurusan tertinggi LHDNM dan semua Hasilian kerana telah menjalankan tugas dengan penuh amanah, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam mengutip hasil negara. Terima kasih juga kepada jawatan kuasa penganjur Majlis Sambutan Hari Hasil ke-25.
Semoga sambutan Hari Hasil ke-25 tahun ini akan menyemarakkan lagi semangat dan usaha Hasilian mencapai kecermelangan dan RM143.9 bilion berada dalam genggaman kelak. Buah keranji, buah berangan, bergolek laju di dalam sampan. Ayuh Hasilian, teruskan sokongan, bekerja keras, tingkatkan kutipan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan sambutan Hari Hasil ke-25 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tahun 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri menyempurnakan perasmian sambutan Hari Hasil ke-25 sekaligus melancarkan produk-produk baharu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dipersilakan. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia terus memacu perubahan dan pemantapan penyampaian perkhidmatannya. Hasil identiti dibangunkan untuk meningkatkan keupayaan pengurusan keselamatan ICT Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di dalam pengurusan dan kawalan akses identiti pengguna. Dengan menggunakan satu ID, setiap pengguna akan dapat mengakses kepada semua sistem dan aplikasi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dengan lebih sistematik dan selamat. Pengenalan baharu hasil cloud system bakal meningkatkan keupayaan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dalam mengimplementasi perkembangan teknologi dengan lebih pantas untuk prestasi aplikasi yang terbaik. Mewujudkan satu infrastruktur perkomputeran awan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang mampan dan sedia sepanjang masa dengan lebih stabil, tangkas dan optimum. Malaysia Income Tax Reporting System menyediakan platform penghantaran helaian kerja percukaian secara digital yang menggunakan format Extensible Business Reporting Language. Paparan yang mudah dan tersusun menjadikan penghantaran borang lebih efektif, menjimatkan kos dan masa serta mempercepatkan proses penerimaan maklumat, meningkatkan kecekapan analisa dan membuat keputusan. Sekian dahulu Hafiz dan Eli lintas langsung ucapan dan perasmian sambutan Hari Hasil ke-25 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Untuk makluman bersama, 1 Mac ini juga menandakan bermulanya program Jom Klik Hasil bagi tahun 2021. Oleh itu, laksanakan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai. Saya, Ain Nazira Ahmad Yusof, melaporkan dari Kompleks Kementerian Keuangan Malaysia, Putrajaya. Kembali ke studio Arena Hasil bersama Hafiz dan Eli. Terima kasih Ain, rakan penyampai di Kementerian Keuangan Malaysia Putrajaya. Sekali lagi kami merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan Malaysia atas ucapan dan perasmian sambutan Hari Hasil ke-25 serta pelancaran produk-produk baharu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebentar tadi. Tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada semua pemenang. Semoga komitmen serta contoh terbaik ini diteruskan pada masa hadapan. Pada masa yang sama juga Eli, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sentiasa menyeru kepada semua lapisan pembayar cukai dan bakal pembayar cukai untuk berganding bahu bersama-sama agensi ini untuk terus membangun negara. Begitulah tadi kemeriahan sambutan Hari Hasil ke-25 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada tahun ini. Semoga 1 Mac 2021 menjadi titik tolak kepada pembangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang lebih mapan
dalam suasana norma baharu menuju ke arah wawasan kemakmuran bersama 2030. Sehingga berjumpa lagi dalam sambutan yang akan datang. Terima kasih kerana setia bersama kami dan jadilah pembayar cukai yang prihatin. #bersama membangun negara. #kita jaga kita. #teguh kita menang bersama. Saya Hafiz Halili Aisyah. Saya Elina Chak Ilay. Terima kasih dan selamat Hari Hasil ke-25.